sebenarnya kita boleh semak diri kita. Kita boleh solat, kita boleh semak solat kita selama ini benar ataupun salah. Buktinya, petandanya ada pada diri kita sendiri. Adakah lidah kita masih suka bercakap benda haram? Adakah mata kita masih suka melihat benda haram? Adakah telinga kita masih seronok melihat benda haram? Adakah hati kita masih mencintai dunia dan sebagainya? Ini semua perkara yang keji di sisi Allah. Kenapa perkara-perkara ini masih ada di dalam diri kita sedangkan kita sudah solat berpuluh tahun? Menunjukkan apa? Menunjukkan kita belum memperolehi kelebihan yang dijanjikan oleh Allah. Sedangkan Allah Ta'ala itu mustahil memungkiri janji. Maka kita kena perbaiki ya. Kita kena semak balik, kita kena cek balik solat kita ni. Boleh jadi ada salah silap. Kena selidik ke akar umbi. Solat ni bukan sekadar kita mesti mengetahui tentang syarat dan rukunnya. Bahkan dia melibatkan akidah. Contohnya, orang yang memiliki akidah yang salah, solatnya tidak diterima oleh Allah. Orang yang tidak memiliki keikhlasan yang betul, solatnya tidak diterima oleh Allah. Jadi banyak sudut kita nak kena cari balik, kena selidik balik. Jadi untuk nak melaksanakan dan mendirikan solat yang disuruh oleh Allah ni, perlu ada pada kita yang pertama ilmu tauhid, ilmu akidah. Kena belajar akidah, kena belajar tauhid. Kerana ilmu akidah ni akan menunjukkan kita, mengajar kita tentang akidah yang betul, iman yang betul. Jadi macam mana untuk kita mengetahui akidah yang betul dan yang salah? Bagaimana kita nak membezakan fahaman yang betul dan yang salah? Kena belajar akidah. Jadi ilmu akidah, ilmu tauhid itu adalah salah satu cabang daripada ilmu fardu ain. Sebab tu kita ada niat insya-Allah nanti satu masa kita baca ilmu tauhid juga insya-Allah. Kemudian dalam solat itu pula perlukan ikhlas. Bagaimana nak menghasilkan ikhlas ni? Ilmu apa yang nak membicarakan ataupun nak mengajak kita tentang mengenal apa itu ikhlas dan apakah lawan-lawan bagi ikhlas? Ilmu tasawuf. Maka ilmu tasawuf itu juga adalah satu cabang ilmu yang fardu ain. Kemudian fiqh. Fiqh yang kita sedang belajar ni lah, tentang solat, tentang bersuci, cuci najis, haid, nifas, istihadah. Itu semua benda yang ada sangkut paut dengan sembahyang, syarat dan rukun. Jadi 3 ilmu ni, sebab tu tak boleh ditinggalkan. Tauhid, fiqh, tasawuf. Satu lagi tajwid. Untuk memastikan bacaan-bacaan yang wajib di dalam solat itu boleh ditunaikan dengan bacaan yang betul. Tak apalah, insya-Allah. Kita azam nak belajar, azam nak mengaji, insya-Allah. Kemudian kita pelan-pelan perbaiki. Kemudian katanya musannif, wa ja'ala fiha qurrata aini sayyidil mursalin wa ruknan min arkaniddin. Dan Tuhan yang menjadikan di dalam sembahyang itu sejuk mata hati penghulu segala mursalin, yakni apa maksudnya? Allah Subhanahu Taala menjadikan, Allah Taala menganugerahkan sejuk mata hati di dalam hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejuk mata hati. Apa yang dimaksudkan dengan sejuk mata hati ni? Ini di antara anugerah Allah terhadap orang-orang yang dapat mendirikan solat dengan sebenar-benarnya, dengan sempurnanya. Di antaranya kelebihan Allah memberi sejuk mata hati di dalam diri mereka. Apa yang dimaksudkan dengan sejuk mata hati ni? Dengan musyahadah akan Tuhannya. Apa maksud musyahadah ni? Memandang mata hatinya kepada Allah. Mata hatinya memandang kepada Allah di dalam solat tadi tu. Apabila hatinya memandang kepada Allah, mengingati Allah dengan sepenuh-penuh hati, maka disitulah yang diibaratkan dengan sejuk mata hati. Merupakan satu kelazatan, satu kenikmatan, yang mana kita tak dapat rasa lagi benda ni sebenarnya. Kita tak dapat rasa lagi. Ini kelebihan-kelebihan yang Allah beri kepada orang yang solatnya sempurna. Dalam solat itu dia akan dapat merasakan kelazatan, ketenangan, kebahagiaan, keseronokan. Hilang segala apa saja permasalahan dunia seberat apa pun, dalam solatnya hilang. Jadi dalam solat itulah dia mendapat ketenangan, dalam solat itulah dia mendapat keseronokan, dalam solat itulah dia mendapat kebahagiaan. Itu yang dimaksudkan dalam erti kata sejuk mata hati tadi. Itu semuanya faedah daripada solat yang sempurna. Adapun kita, cuba kita telik. Jadi kita mengaji ni di antara niatnya supaya kita nak menilai diri kita, nak menilai amal ibadah kita. Kita belajar ni bukan nak mencari kesilapan orang. Kita belajar ni nak mencari kelemahan kita, kesilapan kita. Mudah-mudahan ditunjukkan oleh Allah.
Mudah-mudahan Allah menunjukkan segala kesilapan, kesalahan kita dalam ibadah agar kita berpeluang memperbaikinya secepat mungkin. Itu niat kita nak belajar. Mudah-mudahan Allah tunjukkan kelemahan kita supaya dapat kita baiki. Jadi kita boleh tengok selama ni kita solat macam mana hati kita. Adakah semakin tenang ataupun semakin serabut dalam solat kita? Kalau saya serabut. Dalam solat itulah segala hal dunia masuk. Yang tak terfikir pun terfikir, yang tak teringat pun teringat. Maknanya jauh lagi, maksudnya belum sempurna lagi ibadah. Walaupun kita solat cukup 5 waktu, tapi nak mendapatkan hati yang khusyuk, yang tenang tadi belum lagi. Maka jangan kita pernah merasakan puas hati dah dengan solat kita. Jangan. Kena ada usaha, kena ada rasa tak puas hati. Kenapa aku tak dapat lagi hati yang sedemikian seperti mana yang Allah janjikan, sedangkan aku tak tinggal solat. Aku tak solat tapi kenapa? Aku dah solat tapi kenapa tak dapat hati yang macam tu? Keluh kesah, selalu keluh kesah, stres ini, stres sana. Sebab sebelum ni dah dibagi tahu, sebelum ni kalau tak silap lah, di antara faedah orang yang solat tu, kalau dia betul, dia akan menjadi orang yang tenang dalam apa jua hal keadaan sekalipun. Dia tak menjadi orang yang tergopoh gapah, dia tak akan jadi orang yang kucar kacir. Dia akan tenang setenang-tenangnya. Sebab hati dia tadi tu mendapat faedah daripada sembahyang. Baik. Dan menjadikan sembahyang itu satu rukun daripada rukun agama. Rukun agama Islam lah. Jadi agama kita ni ibaratnya seperti sebuah bangunan yang didirikan daripada beberapa tiang. Rukun tu tiang lah. Macam mana bangunan kalau tidak ada tiang? Maknanya bangunan itu tidak akan kuat, tidak akan teguh, tidak akan kukuh, mudah roboh. Ataupun bangunan tadi ada tiang tetapi diri tiang itu tidak berkualiti. Ada tiang tapi tiangnya rapuh. Ada tiang tapi tiangnya lapuk. Tiangnya rapuh, bancuhan simennya tak ikut spek, tak ada pemancang besi, pasir lebih banyak daripada simen contohnya. Walaupun ada tiang tapi tak teguh juga bangunan itu. Inilah perumpamaan solat tadi. Jadi tidak mustahil, tidak pelik. Kadang-kadang berlaku pada diri kita orang yang solat ni merosakkan agama. Kadang-kadang menjual agama. Merosak agama, menjual agama, kadang-kadang boleh menukar agama, wal'iyadzubillah min dzalik. Kenapa jadi begitu sedangkan dia solat? Sinilah yang dimaksudkan tadi dengan solat yang tidak sempurna tadi. Ibaratnya tiang yang rapuh tadi tetap akan merobohkan bangunan tadi walaupun ada tiang. Jadi jangan kita semata-mata solat melepaskan batuk di tangga. Kena pastikan solat kita itu berkualiti supaya terjaga agama kita. Dia ada hubung kait dengan solat tu. Sebab tu ulama membuat perumpamaan solat tu seperti tiang supaya kita mudah faham. Apa fungsi tiang? Kalau tak ada tiang bagaimana? Kalau ada tiang tapi lapuk, apa akibat dia? Macam itulah solat. Kalau solat asalkan buat, tak tahu syarat, tak tahu rukun, mandi wajibnya entah sah atau tidak, wuduknya betul ke tidak, cuci pakaian betul ke tidak. Jadi banyak benda kita nak kena perhatikan dalam semayang ni sebenarnya. Bukan asalkan buat, bukan asalkan buat. Baik, waja'ala fiha jannatal ajilati lil muhibbina wa ma'danil asraril asyiqina. Jadi sekarang ni dalam bab solat yang diajar oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani ni solat di sisi mazhab kita Syafi'i. Jadi kita tak payah nak kalut-kalut ngaji fiqh orang lain. Tak payah nak belajar fiqh Hambali, Hanafi, Maliki, tak perlu. Hadap yang Syafi'i ni betul-betul. Sebab kita ni orang yang bermazhab Syafi'i ambil tahu tentang solat Syafi'i yang Imam Syafi'i ajar. Jangan pedulikan yang Hambali, yang Hanafi, sentuh orang perempuan tak batal wuduk, itu bukan Syafi'i. Jadi jangan dikelirukan. Jadi peringkat kita orang awam ni kena mengaji fiqh ni kena tumpukan betul-betul pada mazhab Syafi'i. Jangan kita kalut-kalut nak mengaji fiqh 4 mazhab, jangan. Nanti kita jadi pening. Ambil tu sikit, talfik dalam ibadah tak boleh. Mentang-mentang ada ulama kata kita ambil pakai. Tu tak nak macam tu. Kita wajib bermazhab. Maknanya mengikut salah satu daripada 4 mazhab tu hukumnya wajib, mesti. Nisbah kita orang awam ni.
kecuali ilmu kita setaraf dengan imam-imam mazhab tersebut. Tu bolehlah kita nak buat cara kita sendiri. Ilmu kita setaraf ilmu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanbali, silakanlah. Tak nak ikut 4 mazhab tu tak apalah. Ini masalahnya kita, orang awam kena ikutlah, kena taklid mazhab, mana kena ikut salah satu daripada 4 mazhab. Kalau kita duduk di Melaka ni, kita nak beramal dengan Hanafi, silakan, tapi dengan syarat belajar A to Z, belajar betul-betul fiqh Hanafi dan beramal, tak ada masalah. Tapi golibnya kita di sini Syafi'i, belajarlah fiqh Syafi'i. Tak nanti jadi bergaduh dengan orang lain. Jadi bergaduh. Dalam bab ibadah ni hati-hati, banyak tipu daya tuan-tuan. Banyak tipu daya, banyak perangkap yang bertujuan nak membinasakan amalan kita. Jadi hati-hatilah akhir zaman ni. Wa ma'dani asraril asyikin, dan menjadikan padanya solat tadi dapat lazat. Iaitu apa? Manis khidmat sembahyang. Dalam solat tu dapat lazat, dapat nikmat. Macam mana lazatnya, wallahu alam, kita pun tak rasa lagi. Tapi kita boleh buat perbandingan. Contohnya tentang hal-hal dunia, kita akan dapat lazat dia. Main handphone lazat tak? Tengok TikTok lazat tak? Kan ada lazat kan. Itu yang kita tak boleh tinggal, betul. Itu yang kita khusyuk, nampak tak? Kita layan handphone tadi 2-3 jam sampai bateri habis, padahal dah berjam kita, tapi kita rasa sekejap. Sebab apa? Ada lazat kat situ. Tapi lazat yang bangsa dunia lah tadi. Yang ni lazat yang bangsa akhirat. Ni kita tak rasa lagi, saya tak rasa lagi. Sebab tu tak pelik kita tengok para awliya illahi solihin, dia boleh sembahyang lama, lepas sembahyang beratus rakaat dia boleh mendirikan setiap malam, 300 rakaat, 200 rakaat. Kenapa jadi begitu? Kerana ada kelazatan yang diberi oleh Allah pada mereka. Itu di antara rahsia kenapa seseorang itu boleh istiqamah dalam sesuatu ibadah. Kadang-kadang orang tu istiqamah baca Quran, sebab apa? Dia dapat kelazatan dengan baca Quran. Kadang-kadang dia istiqamah menuntut ilmu kerana dalam majlis ilmu tu dia ada dapat kelazatan. Begitu bandingan dia. Jadi berkhidmat kepada Allah Ta'ala ni ada kelazatannya, ada kemanisannya. Tidak mustahil kita ni boleh dapat, dengan syarat kita berusahalah, berbelajar sungguh-sungguh, beramal, semak balik mana salah silap dan sebagainya, pastikan khusyuknya betul, khuduknya betul, adabnya betul. InsyaAllah tak mustahil Allah akan memberi rasa lazat dalam hati kita dengan sembahyang, yang mana kelazatan, kemanisan dalam khidmat sembahyang tadi menempati syurga. Maksudnya seolah-olah macam syurga dah. Syurga ni tempat nikmat, syurga ni tempat seronok, syurga ni bukan tempat bosan. Seronok ni tempat menjamu hawa nafsu, penuh dengan kegembiraan, tak ada masalah. Itu syurga. Maka orang-orang yang diberi oleh Allah nikmat dalam solat tadi, kelazatan tadi, seolah-olah mereka berada di dalam syurga. Nisbah hatinya itu tadi mendapat rasa seronok, tenang, aman, damai dan sebagainya. Itu yang diibaratkan syurga di dalam sembahyang tadi. Bukan duduk dalam syurga, seolah-olah perasaan itu. Tak sama macam kita ni. Dalam sembahyang itulah serabut, bukan main lagi. Tak sabar-sabar nak sudahkan solat. Bosannya lah. Macam neraka. Solat tapi rasa macam neraka. Allahu Akbar. Supaya kita tahu kita ni jauh lagi. Jauhi hati kita daripada sifat ujub. Perasan solat kita dah sempurna. Padahal apa yang orang-orang soleh dapat dalam solatnya tak ada dalam diri kita lagi. Dalam solat tu lah kita sibuk nak cari barang tersembunyi dalam sejadah kita. Betul tak? Pernah buat tak? Saya biasa buat tu. Dalam solat tu lah sibuk nak cari barang tersembunyi. Tadi sebelum solat tak cari pun, takbir aja, Allahu Akbar, mula cari, ini macam gambar anjing ni macam gambar. Mulalah dia cari dalam solat tadi tu. Itu yang lupa rakaat, lupa ayat berapa. Sebab hati kita tu dah dipesongkan tadi tu. Sebab tu dalam masalah solat ni, kalau dengan memandang kepada tempat sujud dengan membuka mata itu tidak menghayalkan hati kita kepada selain Allah, afdal buka mata. Kalau dengan memejamkan mata itu lebih mendekatkan hati kita pada Allah, afdal kita pejam
pejam mata. Sebab mata kita ni apa yang dilihat itu yang akan dipikirkan oleh hati, betul? Jadi kalau boleh jangan cari sejadah yang ganggu kita solat. Kadang-kadang sejadah tu jadi asbab cari sini cari situ, cari sejadah yang tak ganggu, nanti jadi makruh gitu, makruh semayang, makruh. Sebab hati kita tu boleh lupa daripada khusyuk. Dalam solat ni, selain daripada Allah, tidak ada selain Allah yang berhak duduk dalam hati kita waktu solat, walaupun memikirkan tentang amal ibadat yang lain. Contohnya dalam solat kita bersibuk memikirkan nak pergi haji, itu masuk tidak khusyuk. Dalam solat tu kita mikir, nak pergi haji, nanti pergi haji, nak buat begini, nak buat begitu. Dalam semayang tu kita mikir tentang ibadat lain. Maknanya solat kita tidak khusyuk. Khusyuk ni hati kita senantiasa mengingat kepada Allah, mengingati anugerah Allah, ingat kelebihan-kelebihan pertolongan Allah. Kita boleh membaca, kita boleh mengingat, kita boleh berdiri, boleh rukuk, boleh qiyam dan sebagainya, semuanya dengan anugerah Allah, bantuan Allah, pertolongan Allah. Merasakan diri kita hina, berhajat, bergantung kepada Allah. Kalau Allah tak bagi taufik, mustahil kita boleh mendirikan solat dan sebagainya. Dan memikirkan rakaat apa surah yang kita nak baca, menghayati erti bacaan ataupun maksud bacaan ataupun erti tasbih-tasbih yang kita baca, itu masuk dalam kata khusyuk. Tapi apabila hati kita berpaling daripada urusan solat tadi, walaupun memikirkan tentang ibadat, tidak dipanggil khusyuk dalam sembahyang. Dengan sebab itu kita sangat-sangat ditekankan, digalakkan untuk mendirikan solat berjamaah. Kenapa? Kerana dengan solat berjamaah itu, walaupun tidak sempurna kekhusyukan hati kita, kita diberi pahala yang sempurna oleh Allah. Itu kelebihan solat berjamaah. Tapi kena tahu juga adab dan akhlaknya, adab-adab solat jemaah tu. Kadang-kadang ada yang takbir terlebih dahulu daripada imam, itu tak dapat lah. Tu imam bawa Allahu Ak, dia dah angkat takbir dah kat belakang, itu tak dapat. Jadi bila kita nak solat jemaah, kena belajar juga cara solat berjamaah, kerana ada adab-adab dia. Macam mana cara nak sembahyang, nak mengikut imam, nak menjadi makmum, macam mana cara dia. Itu semua ada undang-undang dia. Setiap ilmu mesti ada, setiap amalan mesti ada ilmunya. Al-ilmu imamul amal, Nabi kata. Ilmu itu adalah imam bagi amal. Jadi kalau kita beramal tanpa ilmu, nanti tak sah. Jadi solat berjamaah lah, kerana solat seorang diri ni, solat munfarid, solat seorang diri ni sangat-sangat bergantung pahalanya kepada kekhusyukan hati. Kalau ada khusyuk, ada pahala kalau sembahyang seorang lah. Kalau tak ada khusyuk, dia hanya sekadar sah sahaja, pahala kebajikannya tak ada. Jadi ambil kesempatan solat berjamaah di rumah ke, kalau dah ada pasangan, solat berjamaah di rumah. Kalau orang laki-laki, utama di masjid, di surau. Orang rumah dia boleh berjamaah dengan anak-anak. Jadi peluang nak mendapat pahala sempurna dalam solat tu boleh. Jangan kita waktu bujang dulu pahala semayangnya sikit, dah kahwin pun pahala semayang sikit juga. Bini bentang sejadah sebelah, kita bentang sejadah sebelah, semayang zuhur sama-sama. Bukan niat berjamaah dah, semayang seorang-seorang. Jadi rugi lah situ. Bila lagi nak solat berjamaah? Dia kata saya tak hafal Al-Kahfi. Bukan syarat Al-Kahfi. Inna a'tayna belasah pun boleh, Qul huwallah pun boleh, tak ada masalah. Jangan dengan sebab tak hafal surah panjang-panjang kita tak nak berjamaah. Semayang berjamaah lah, rugilah. Sebab itu di antara kelebihan Allah perintahkan kita ni berumah tangga supaya pahala amal kebajikan kita tu berlipat kali ganda. Semayang berjamaah, ajak bini kita buat gili-gili. Zuhur kita imam, asar bini kita imam. Mana boleh, jangan buat lama kan buat pula dah. Tak boleh. Orang laki-laki, orang perempuan, orang laki-laki tak boleh mengikut orang perempuan jadi imam. Bukan Aminah Wadud ni. Aminah Wadud tak boleh. Orang laki mesti ikut imam laki-laki, orang perempuan mesti ikut imam laki-laki ataupun perempuan. Ada orang laki tak boleh. Orang laki mesti jadikan orang laki-laki sebagai imam dia. Baik, kemanisan khidmat sembahyang yang menempati syurga yang disegerakan dalam dunia bagi segala hambanya yang muhibbin. Muhibbin maknanya yang kasih akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada kekasih Allah, mereka dah seolah-olah berada di dalam syurga dah setiap kali mereka menunaikan sembahyang. Jadi mereka dapat dua syurga. Satu syurga di dunia, yakni di dalam solatnya, nanti syurga yang kekal selama-lamanya di hari kiamat pula.
dan tempat galian segala rahsia daripada bagai tajalli Allah Ta'ala bagi orang yang asyikin. Maksud dalam solat ni nak ceritanya banyak rahsia. Allah Ta'ala akan memberi ilmu-ilmu hikmah, contohnya ilmu-ilmu yang tak dapat diperolehi dengan cara belajar. Kadang-kadang Allah ajar di dalam solat tu tentang sesuatu. Itu rahsia-rahsia yang Allah Ta'ala bukakan kepada orang-orang yang sembahyangnya sempurna. Baik. Orang yang asyikin, apa maksud orang yang asyikin? Yakni orang yang rindu mereka itu akan mahbubnya, akan kekasihnya. Siapa mahbubnya? Allah. Jadi orang-orang yang benar-benar mencintai Allah, yang asyik dengan Allah, maka Allah Ta'ala akan membukakan pelbagai jenis rahsia, pelbagai jenis ilmu hikmah di dalam solatnya. Itu orang asyikin lah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasuli rabbil alamin wa syafi'il mudhnibina rahmatan lillah dan salamnya, rahmat Allah dan salamnya Allah atas penghulu kita. Siapa penghulu kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu pesuruh Tuhan sekalian alam. Yakni Nabi kita Muhammad SAW itu merupakan utusan daripada Allah. Siapa tu Allah? Pemilik sekalian alam, Tuan sekalian alam, pemilik pencipta sekalian alam. Jadi ulama mentafsirkan lagi perkataan Tuhan itu dengan makna Tuan. Tuhan tu apa makna Tuhan? Tuan, pemilik maksudnya. Jadi Tuan sekalian alam. Siapa pemilik sekalian alam ni? Allah. Dan yang memberi syafaat ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan segala orang yang berdosa pada hari kiamat. Tapi bukan sekalian orang yang berdosa, bukan sekalian orang berdosa dapat syafaat Nabi ni. Yakni orang berdosa di kalangan yang beriman. Pendosa di kalangan yang beriman. Ada pun orang yang mati dalam keadaan tidak beriman, mereka tidak mendapat syafaat. Sebab tu kita kena jaga iman kita betul-betul. Jauhi diri kita daripada terikut terpedaya dengan pahaman-pahaman yang merosakkan iman, merosakkan akidah. Jadi belajar akidah lah, jangan lupa belajar akidah. Iman kena jaga. Tu tiket terakhir lah tu nak masuk syurga tu. Tiket terakhir nak masuk syurga, iman. Sejahat apa pun, semaksiat apa pun, tapi selagi ada iman, pegangan fahaman yang betul di dalam hatinya, dia akan pasti dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Sejahat apa pun dia. Sebab tu kena jaga iman betul-betul. Kena pastikan iman. Nak tahu pasal iman, mengaji tauhid, mengaji akidah. Sebab dalam fiqh tak cerita pasal iman, dalam tasawuf tak cerita pasal iman, dalam tajwid tak cerita pasal iman. Kalau dalam tafsir, dalam Quran ada, tapi disebutkan dalam tafsir, dalam hadis ada, tapi disebutkan secara tidak terperinci. Jadi kena ada ilmu yang khusus yang membicarakan tentang iman tadi, iaitu ilmu apa? Ilmu akidah. Ilmu akidah. Apa hukum meninggalkan belajar ilmu akidah? Hukumnya haram. Siapa yang meninggalkan belajar ilmu akidah, hukumnya haram. Sebab belajar ilmu akidah tu wajib. Meninggalkan benda wajib, hukumnya haram. Jadi kena usahakanlah yang belum ada, yang belum belajar tauhid, wajib belajar. Kalau tak, duduk dalam dosa kita. Orang yang meninggalkan belajar fardu ain ni fasik, na'udzubillah min zalik. Jadi fasik. Banyaklah sebab-sebab kita ni jadi fasik. Kita ni nak jadi orang adil, kita nak mati sebagai muslim mukmin yang adil. Kita tak nak mati dalam keadaan menjadi orang yang fasik. Fasik ni makna orang yang derhaka kepada Allah, tu makna fasik. Tergelincir daripada taat, itu fasik. Banyak sebabnya. Tak solat fasik, dedah aurat fasik, meninggalkan fardu ain fasik. Jadi banyak benda. Jadi di antara sebab seseorang itu jatuh fasik, meninggalkan belajar fardu ain tadi. Fiqh, tauhid, tasawuf, tajwid tadi. Dia tak belajar. Selama itulah duduk dalam fasik. Kalau dia mati dalam keadaan begitu, mati fasik. Na'udzubillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi at-tahirin salatan wa salaman daimaini ila yaumiddin. Dan ke atas keluarganya Nabi. Ni doa lagi, doa lagi, minta Allah Ta'ala cucurkan rahmat
dan kesejahteraan ke atas Nabi dan ahli keluarganya Nabi dan segala sahabatnya Nabi dan segala ikutannya Nabi SAW daripada anak buahnya yang suci mereka itu akan rahmat, mendapat rahmat daripada Allah dan salamnya yang berkekalan keduanya hingga hari kiamat. Habis. Wa ba'du. Wa ba'du dengan makna selepas daripada itu, adapun kemudian daripada itu, yakni selepas daripada tuan pengarang kitab memulakan karangan kitabnya dengan membaca basmalah, kemudian memuji Allah dengan katanya alhamdulillah, bersalawat salam ke atas Nabi dan ahli keluarga Nabi. Selepas daripada itu katanya musannif, fa'lamu ya ma'asyiral muslimina waffaqana Allah wa iyyakum wa alhamana rushdana wa a'adzana min syarri anfusina. Dan ada pun kemudian daripada itu, makna selepas daripada tuan pengarang kitab membaca bismillah, memuji Allah, berselawat, maka ketahui oleh kamu wahai segala orang yang muslimin. Wahai sekalian muslimin. Apa maksud muslimin? Orang yang mengamalkan undang-undang Islam dalam diri dia, itu muslim. Kerana maksud Islam itu undang-undang Allah. Agama itu bermaksud undang-undang Allah. Itu maksud agama. Kalau orang tanya apa maksud agama, agama itu bermaksud undang-undang daripada Allah, peraturan-peraturan daripada Allah yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disebarkan, diajarkan kepada umatnya. Itu maksud agama. Yang mana undang-undang Allah Ta'ala tadi itu melibatkan akidah. Jadi akidah ada undang-undang, muamalah ada undang-undang dia, nikah kahwin ada undang-undangnya, cara pakaiannya ada undang-undangnya, cara cari rezekinya ada undang-undang. Itulah agama. Jadi mana-mana orang yang mengguna pakai undang-undang itu pada dirinya, maka dia dipanggil muslim. Muslim ni bukan panggilan saja, nak menunjukkan ada pada diri seseorang itu undang-undang Allah, tu panggil muslim. Orang yang mengamalkan undang-undang Allah dalam kehidupan dia, cara berpakaiannya, cara cakapnya, hatinya, akhlaknya, semua cara cari makannya. Tak macam orang yang tidak muslim, dia asalkan kaya, tak peduli halal haram. Kalau dia muslim lain, dia nak kaya juga tapi ada sempadan. Itu muslim. Telah memberi faham akan kami dan akan kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa daripada tuan pengarang. Maksudnya mudah-mudahan Allah Taala memberi faham akan kami dan akan kamu. Kamu ni siapa? Kita lah, kita yang mengaji ni. Oleh Allah Taala, mudah-mudahan Allah bagi faham dan mengilhamkan kami dan kamu cerdik, pandai, bijak, reti, faham dan lindungkan daripada kejahilan diri kita. Itu di antara kejahatan yang kita mesti kena minta berlindung dengan Allah, iaitu kejahatan diri kita sendiri yang dipanggil hawa nafsu. Sebab hawa nafsu kita ni jahat. Jadi kena minta berlindung. Ya Allah, jauhi aku daripada kejahatan nafsu aku. Sebab nafsu ni banyak merosakkan kita. Kalau kita turutkan nafsu, kita akan rosak. Jadi minta berlindung. Kita tak boleh selamat daripada tipu daya nafsu melainkan dengan pertolongan Allah. Jadi kena minta tolong dengan Allah. Selain daripada berlindung dengan syaitan, kena minta berlindung dengan Allah juga daripada kejahatan nafsu kita sendiri. Baik, ini yang dinamakan hidayah ni, petunjuk. Petunjuk ni makna petunjuk Allah. Hidayah ni makna petunjuk. Kalau sebelum ni kita tak faham, kemudian Allah bagi faham. Kalau sebelum ni kita tak tahu, sekarang Allah dah bagi tahu. Dulu tak tahu halal haram, sekarang dah tahu halal haram. Kalau dulu tak tahu yang ni tak betul, sekarang dah tahu dah yang ni tak betul, yang tu betul. Itu namanya hidayah, petunjuk. Tapi tidak semua orang yang mendapat petunjuk itu diberi taufik oleh Allah. Jadi kita nak dulu. Sebab tu Nabi mengajar kita doa, Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran itu kebenaran dan rezekikan kepada kami untuk mengamalkannya. Dan tunjukkan kepada kami kejahatan itu jahat dan beri taufik kepada kami untuk meninggalkan. Nampak tak? Sebab kadang-kadang kita dah nampak benda tu baik, benda tu bagus, benda tu mulia, tapi kita tak boleh nak buat. Tahu dah, lama dah kita tahu, tapi nak buat tak dapat, tak boleh. Dulu tak pernah tahu, tapi dah tahu, nak buat tak dapat. Sebab apa tu? Tak mendapat taufik. Dan kadang-kadang kita diberitahu oleh Allah, benda ni haram, benda ni tak boleh, benda ni tak bagus. Dah tahu dah, tapi kita tetap tak boleh meninggalkan. Tahu dah mengumpat tu tak bagus,
Tahu dah mengumpat tu membinasakan segala amal ibadah kita, tapi kita tak kuasa nak menahan lidah kita, mesti nak mengumpat sebelum sarapan. Mesti nak mengumpat sebelum sarapan, mesti nak mengumpat dulu. Padahal tahu dah ni, ini kalau aku mengumpat ni, pahala amalan aku, solat aku, puasa aku, haji aku, umrah aku, semua Allah pindahkan. Tahu dah, tapi tak boleh tinggal, mesti nak mengumpat juga. Tahu dah berdengki itu menghapuskan segala pahala amal, nak berdengki juga. Kenapa tu? Tidak mendapat taufik. Jadi minta pada Allah kedua-dua tu, minta taufik serta hidayah, ataupun hidayah serta taufik. Tunjukkan kepada kami, beri ilmu manfaat kepada kami, dan bagi taufik kepada kami agar dapat kami mengamalkan. Barulah ada perubahan, barulah semakin dekat dengan Allah. Ini akhlak kita, pegangai kita sebelum mengaji dengan dah mengaji sama je. Malah kita lagi kuat mengumpat daripada orang tak mengaji lagi. Kita lagi kuat berdengki, berdendam lebih daripada orang tak mengaji lagi. Ini menunjukkan ilmu yang kita dapat tadi tidak bermanfaat. Na'udzubillah. Kerana kalau sekadar menuntut ilmu, kalau sekadar tahu, sekadar pandai, tapi tidak diamalkan, masih tidak adalah apa-apa lagi pun kemuliaan kita di sisi Allah. Yang menyebabkan seorang hamba yang menuntut ilmu itu mulia di sisi Allah kerana dia mengamalkan ilmu tu. Bukan sekadar tahu, bukan sekadar faham. Kerana tahu dan faham ni, seandainya orang bukan Islam, kalau duduk dalam majlis ilmu kita ni, dia pun boleh tahu, dia pun boleh faham, dia pun boleh pandai. Kalau buat peperiksaan, dia boleh jawab dengan betul, sebab dia ada akal yang waras, dia boleh faham. Jadi bukan sekadar faham, kita nak mengamalkannya, barulah ada kemuliaan ni, barulah ada kemuliaan. Baik. Wa mahalluha minad dini mahallu ra'si minal jasadi, fakama annahu la hayata liman la ra'sa lahu, fakadha la dina liman la salata lahu, kadha warada fil akhbar. Dan tempatnya, makna kedudukan solat ni. Jadi Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani nak menggambarkan kepada kita betapa pentingnya solat ni dalam kehidupan. Maka digambarkan, buat perumpamaan bahawanya solat itu tempatnya daripada agama seperti tempat kepala daripada tubuh. Makna pentingnya, setakat mana pentingnya solat dalam urusan agama kita. Maka dibuat perumpamaan, ibaratnya kalau macam tubuh badan, kepala inilah yang dinamakan sembahyang tadi. Kepala ni lah sembahyang. Kalau tubuh badan kita ni dikatakan agama, sepenuhnya agama, maka kepala ini dinamakan sembahyang. Jadi penting tak kepala kita? Ke tak penting kepala kita? Macam mana kita nak buat kerja kalau tak ada kepala tak? Pergi pejabat, tinggalkan kepala, mana boleh bawa kepala sekali. Sebab penting apa yang akan jadi seandainya manusia itu tidak berkepala? Apa jadi? Bermanfaat tak tubuh dia? Tak bermanfaat. Begitulah manfaat tak orang yang mengaku beragama Islam tapi tak solat? Tak ada manfaat. Kerana tidak ada kepala tadi. Dia diibaratkan batang tubuh yang tak ada kepala. Sebab apa? Tidak mendirikan solat. Tidak mendirikan solat ni ada dua makna. Satunya tidak solat langsung, yang kedua solatnya tidak betul. Orang yang solatnya tak sah, tak betul, sama erti meninggalkan sembahyang. Sebab tu kita kena pastikan solat yang kita buat tu sah. Kalau kita dapat tahu yang solat kita buat tadi tak sah, sebab tu wajib ulang semua. Selagi dalam waktu, wajib ulang balik. Kalau kita dah tahu solat kita tak sah selepas daripada habis waktu, wajib qada, wajib ganti. Kerana kalau kita tak menggantikan atau mengulangkan, maka kita masuk dalam golongan orang yang meninggalkan sembahyang. Kerana yang tadi itu tak sah. Walaupun buat tapi tak sah. Tiap kali sembahyang, tiap kali tak sah. Tiap kali sembahyang, tiap kali tak sah. Kata Imam Ghazali, kalau kita tak nak belajar agama, barangkali nanti kita akan masuk dalam golongan setiap kali kita beribadat, setiap kali itu juga solat kita, ibadat kita tidak sah dan tak diterima oleh Allah. Maka berkekalanlah berbelas tahun dan berpuluh tahun demikian. Berbelas tahun beribadat tapi tak sah. Contohnya, saya solat dalam keadaan saya tak nak mengaji agama, saya tak tahu tentang mandi wajib, saya tak tahu tentang cuci pakaian, saya main semayang aja. Saya semayang bawa hadas, saya semayang bawa najis, saya semayang dalam keadaan wuduk saya tak betul, tapi saya solat. Saya tak tinggalkan solat. Apa jadi dengan solat saya?
satu pun takkan diterima oleh Allah, walaupun cukup 5 waktu, walaupun berjamaah. Ini yang kita kena takut. Takut-takut solat yang kita dah buat ni besok rupa-rupanya Allah tak terima. Kenapa? Cara buatnya menyalahi undang-undang. Jadi kita belajar ni, solat ni nak belajar undang-undang solat lah ni, supaya kita tak nak masuk dalam golongan tadi tu. Nanti menyesal, nanti rugi. Orang lain solat dapat kebajikan, kita solat dapat dosa pula dah. Solat tapi tak sah. Sebab apa? Mandi wajib salah, tak pernah belajar mandi wajib, tapi solat tak tinggal. Allahu Akbar. Itulah bahayanya kalau kita meninggalkan fardu ain tadi tu. Sebab dalam ilmu fardu ain ni nak menyentuh benda-benda utama, benda-benda penting dalam ibadat. Bila kita tinggalkan fardu ain ni, ibadat kita tak akan sah. Jadi hati-hati dalam menuntut ilmu. Jangan mendahulukan ilmu fardu kifayah dan meninggalkan fardu ain. Itu satu penyakit umat kita ni. Boleh kita katakan sekarang ni ramai dah orang dah berhijrah, ramai dah orang mengaji, tapi cara mengaji pula salah. Kena perangkap kat situ pula dah. Mana? Sibuk mengaji fardu kifayah, tinggal fardu ain. Ngaji tafsir, ngaji hadis, bukan tak betul, bukan tak baik ilmu tu, tapi kita tu dalam ilmu fardu kifayah ni dia tak sentuh benda-benda penting dalam ibadat tadi. Tafsir, hadis, sirah, pergi ceramah umum, pergi forum umum, bagus, tapi di situ dia tak ajar secara detail cara cuci najis, cuci pakaian, ambil wudu, apa yang mesti digunakan, syarat rukun solat, rukun qauli, rukun fi'li, tak disebut. Betul tak? Jadi tak kesampaian nanti. Jangan kita ingat yang nama nafsu dan syaitan ni hanya mengajak kita buat dosa maksiat saja. Imam Ghazali kata, ada kalanya nafsu dan syaitan ini mengajak kita membuat benda baik, tapi dengan tujuan memasang perangkap di situ. Kadang dia ajak, pergi mengaji, pergi dengar ceramah-ceramah tu, pergi ngaji tafsir tu, pergi ngaji hadis tu, pergi ngaji sirah tu. Baguslah, kita pun pergi. Rupa-rupanya dia nak melekakan kita supaya meninggalkan fardu ini banyak berlaku. Tanya mengaji tafsir, ngaji hadis, ngaji sirah, tanya tauhid ngaji tak? Tak ngaji. Macam mana tu? Tasawuf ngaji tak? Tak ngaji. Macam mana? Tajwid ngaji tak? Tak mengaji. Jadi kesampaian tak amalnya tetap salah. Amalannya tetap salah. Sebab apa? Tadilah dia akan solat dalam keadaan dia tak tahu mandi wajib, dia tak tahu ambil wuduk, akidahnya entah ke mana. Sebab cara belajar tadi salah. Gopoh. Nak beramal tanpa ilmu, ataupun nak beramal, nak menuntut ilmu terus nak belajar yang tinggi-tinggi. Dia fardu kifayah ni ibaratnya kita nak membicarakan tentang dahan, tentang ranting. Fardu ain ni nak membicarakan tentang umbi. Ni kita tak nak ambil tahu tentang umbi, nak ambil yang pucuk-pucuk, yang ranting. Jadi takut umbi ni busuk, kita tak perasan ni. Ini yang banyak nanti akhirnya menyesal tuan-tuan. Nanti menyesal bila nanti di hari kiamat baru tahu amalan kita Allah tak terima sebab menyalahi cara syarat-syarat dan rukun, sebab tak tahu benda-benda penting. Nanti kita menyesal. Jadi baik menyesal sekarang, tak terlambat lagi. Adjust balik jadual kita tu, cara pengajian tu susun baik. Ni ngaji dulu fardu ain ni. Walaupun umur kita sekarang, kita nak berhijrah, baru nak berhijrah, umur kita 80 tahun contohnya, tetap tak boleh meninggalkan fardu ain. Walaupun umurnya sekarang 80 tahun, dia baru nak berubah, tetap ngaji fardu ain. Dia tak boleh dengan makna sekarang ni umur saya dah 80, saya baru nak berhijrah, saya kena belajarlah tafsir hadis, fardu ain tinggalkan. Tak boleh. Tetap kena ngaji fardu ain. Kemudian andai kata ada masa kelapangan, bolehlah nak sulap-sulap, nak pergi dengar tafsir hadis, ceramah-ceramah umum, silakan. Tu. Allahu Akbar. Contoh kita suka pergi dengar ceramah-ceramah, tapi akidah kita tak belajar. Jadi macam mana kita nak mengetahui yang menyampaikan ceramah tadi akidah ni betul ataupun salah, yang disampaikan tu betul ataupun salah, menyimpang dengan akidah kita ahli sunnah wal jamaah ataupun tidak? Kenapa? Kerana kita pun tak tahu asas. Kerana yang asas tadi disebutkan dalam fardu ain, kita tinggalkan fardu ain. Nanti akibatnya kita terima semua benda. Semua terima semua benda. Tak boleh. Lebih-lebih lagi dalam bab akidah, tak boleh campur aduk. Tak boleh campur aduk. Akidah yang betul pun kita pakai, akidah yang salah pun kita pakai. Jangan. Apabila bercampur akidah yang betul dengan akidah yang sesat, dia dikira sesat.
Na'udzubillah. Sebab tu kita kena pastikan betul-betul akidah kita ni betul ke salah. Akidah kita selama ni duk pihak mana ni? Macam mana kita nak memastikan betul ataupun salah? Tadi ada orang tanya, macam mana Ustaz kita nak tahu akidah kita betul salah? Ngaji tauhid. Di situ nanti kita boleh semak akidah kita selama ni macam mana. Sebab dalam bab akidah ni, kesilapan dalam bab akidah ni orang tak nampak. Tak sama macam kelakuan zahir. Kalau solat yang salah perbuatannya kita boleh nampak. Contohnya saya solat tak ada tumakninah, kawan-kawan boleh nampak. Kenapa Ustaz tadi solat daripada berdiri sampai ke salam tak ada tumakninah pun? Orang nampak, boleh tegur. Tapi kalau kesilapan dalam akidah, siapa nak tegur? Benda dalam hati orang tak nampak. Kita berkopiah sama, berserban sama, berjubah sama, bertelekung sama, tapi kesalahan akidah orang tak nampak. Jadi kita sendiri yang nak kena usaha, belajar, semak balik tengok apa yang dimaksudkan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Apa dia? Apa akidah? Mana bila kita mengenali dan memahami akidah ahli sunnah wal jamaah tu apa, dengan sendiri bila datang benda yang selain daripada tu kita takkan terima. Contohnya kita dah belajar, contohlah kita belajar akidah ahli sunnah wal jamaah, baru kita tahu oh warnanya putih rupanya. Warna putih maknanya akidah aku warna putih. Tiba-tiba bila datang warna-warna lain, dengan sendiri kita boleh tolak. Sebab ini warna lain, ini bukan akidah aku. Tapi kalau kita sendiri tak pasti akidah kita ni bagaimana rupa dia, ini yang menyebabkan nanti Wahabiyah pun kita pakai, Mujassimah pun kita pakai, Mu'attilah pun kita pakai, Wahabiyah Qadariyah pun kita pakai, Jabariyah pun kita pakai. Semua ada dalam hati kita. Na'udzubillah min zalik. Habis, maka seperti bahawasanya tiada hidup bagi orang yang tiada kepala baginya. Maknanya orang manusia ni kalau tak ada kepala pada adatnya matilah. Maka demikianlah tiada agama, makna tiada hidup agama bagi orang yang tiada sembahyang baginya. Makna agama tu takkan hidup dalam diri dia kalau dia tak solat. Agama tu takkan hidup kalau dalam rumah tangganya tidak mendirikan solat. Agamanya tidak hidup dalam masyarakat kalau masyarakat tak mendirikan solat. Jadi nak mendirikan solat kena pastikan, nak mendirikan agama, menjaga agama, meneguhkan agama, solat mesti. Jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Solat ni bukan untuk orang baik. Solat ni bukan untuk orang soleh. Solat ni bukan untuk anak pak imam. Solat ni untuk sekalian muslimin muslimat. Siapa yang beragama Islam, laki-laki atau perempuan, wajib solat. Walaupun dia peminum arak, dia wajib solat bila sampai waktu. Walaupun dia penzina, na'udzubillah, dia wajib solat bila masuk waktu. Dia pencuri, dia wajib solat. Sebab tu tadi solat tu kena pastikan solat yang betul. Insya-Allah kalau dia pencuri, kalau solatnya betul, satu hari dia akan tinggalkan perbuatan mencuri dia tadi. Faedah daripada solat dia tadi tu. Tu sejahat apa pun kita, pastikan solat kita sempurna. Tapi mencuri. Waktu kelas fardu ain masuk. Macam tu. Malam ni mencuri. Malam lepas kelas. Lepas kelas. Ngaji dulu fardu ain. Nanti lama kelamat rasa macam tak sedap mencuri ni. Tu dah nak dapat faedah lah tu. Dia berasa macam tak sedap dedah-dedah aurat ni. Tu dah nak dapat faedah solat. Tapi kalau solat yang kita buat tadi melepaskan batuk di tangga, ini takkan menegur kita. Kita akan selesa dengan dosa dan maksiat yang kita buat. Kita takkan rasa berdosa, kita takkan rasa bersalah. Sebab apa? Solat tu tadi tidak sempurna. Makna tidak ada yang nak menegur kita. Jadi betulkan solat ni. Betulkan solat, belajar solat betul-betul, fahami solat betul-betul, insya-Allah pasti keburukan, kemaksiatan yang kita buat pasti akan kita tinggalkan dengan pertolongan Allah. InsyaAllah pasti. Itu janji Allah. Allah tak mungkin janji. Jadi kita ni yang tak dapat tinggalkan lagi kekejian ni kerana solat kita belum sempurna lagi. Baiki. InsyaAllah nanti Allah akan datangkan rasa tak seronok dah nak buat. Dulu dia buat rasa tak salah, dulu dia buat dengan rasa seronok. Tapi bila nak mula mendapat pertolongan Allah, dia dah rasa tak selesa. Dia buat lagi tapi dah mula rasa bersalah. Lama kelamaan dia akan tinggalkan. Tak mau dah. Tu pertolongan Allah. Jangan putus harap daripada Allah. Jangan. Tak ada orang tak boleh jadi baik. Semua orang ada peluang nak jadi baik. Cuma jangan putus asa. Tu saja. Jatuh bangun lagi, belajar lagi, fahamkan lagi, amalkan lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Allah Maha Kuasa mengubah kita sekelip mata jadi orang baik. Tapi kenapa Allah Ta'ala tak nak buat macam tu, tak hendak begitu? Kerana Allah nak tengok kesungguhan hamba dia. Nak tengok hamba ni benar-benar tak nak mencari redha Allah. Orang yang sungguh-sungguh dia tak akan putus asa.
Dia akan cuba dan terus mencuba, dia takkan mengalah. Itu orang yang bersungguh-sungguh. Daripada kesungguhan itulah dia akan mendapat redha Allah. Allah seronok dengan dia sebab dia hamba yang tak mudah mengalah. Jadi jangan putus asa. Jangan berpegang dengan diri sendiri. Jangan percaya dengan diri sendiri kerana diri kita ni lemah, ilmu kita ni dhaif, kesabaran kita sedikit. Sebab tu kena berpegang hati pada Allah, jangan berpegang pada diri sendiri. Berpegang pada diri sendiri, nanti kita akan kecewa. Kita akan kecewa. Kenapa? Kerana kita berpegang kepada sesuatu yang tidak sempurna. Sebab tu salah tempat pegang tu pun salah dah. Percaya pada diri sendiri, jangan percaya kepada Allah. Jangan percaya pada diri sendiri. Diri sendiri kita ni nafsu jahat. Maka demikianlah tiada agama bagi orang yang tiada sembahyang baginya. Demikian telah datang pada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habislah. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muhafizina 'ala salatil muqimina laha al-khashi'ina fiha ad-daimina 'alaiha fabidzalika amara Allahu ibadahul mu'minin fi kitabihi wa bihi wasafahum faqala hafizu 'ala as-salati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Pukul berapa berhenti? Jam betul? Berapa? Pukul 1.50. Okey, baik, 6 minit lagi insya-Allah sampai tekan buzzer. Takkan saya terus saja. Maka menjadikan kami oleh Allah Taala, oleh Allah Subhanahu Taala, dan akan kamu, ni doa lagi ni doa daripada tuan pengarang lagi ni. Jadi mudah-mudahan menjadikan akan kami dan akan kamu daripada orang yang memelihara atas sembahyang. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ni orang yang memelihara sembahyang. Apa maksud orang memelihara sembahyang? Orang yang menjaga solat bukan semata-mata bermaksud solat awal waktu, solat berjamaah, bukan. Masuk dalam erti orang yang memelihara sembahyang, dia menuntut ilmu, menuntut kefahaman tentang solat yang didirikan. Itu masuk dalam erti kata orang menjaga solat. Dia bukan sekadar solat tanpa ilmu. Dia belajar, dia nak tahu apa yang betul, apa yang salah, apa yang membatalkan solat, apa yang mengurangkan pahala solat. Gitu. Jadi dia belajar tadi masuk dalam erti orang yang memelihara sembahyang selain daripada solat berjamaah, solat awal waktu. Kalau dia sekadar solat awal waktu, solat berjamaah tapi tak menuntut ilmu tentang sembahyang, dia tak masuk dalam golongan orang menjaga sembahyang. Dia tak masuk. Tak masuk. Dan orang yang muqim, orang yang tetap, orang yang istiqamah bagi sembahyang, yakni mendirikan solat ni dengan maksud mendirikan solat, melaksanakan solat serta dengan syarat-syarat dan rukun-rukun zahir dan batinnya. Itu maksud mendirikan solat. Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita mendirikan solat seperti mana kita mengetahui Nabi solat. Macam mana keadaan, macam mana kelakuan zahir dan batin Nabi solat, begitulah kita nak kena usahakan. Selain daripada bersih zahirnya, cukup rukun, cukup syaratnya, betul tumakninahnya, hatinya pun bersih waktu menghadap Allah. Kita ni kadang-kadang kita tiru yang zahir saja. Berjubah dah, berserban dah, bersugi dah, minyak wangi dah, harum dah. Tapi yang bahagian hati ni pula tak ada macam Nabi. Bawa hasad dalam solat, bawa dengki dalam solat, bawa dendam dalam solat, bawa riak dalam solat, bawakan hati yang cinta dengan dunia dalam solat. Tu tadi saya kata banyak sudut yang kita nak kena semak. Adakah Nabi mendirikan solat dalam hal keadaan hati Nabi berdendam dengan sesiapa? Tidak. Tapi kita buat. Ada lagi orang yang kita dendam tapi solat Allahu Akbar, dalam hati kita nanti engkau maksudnya kita hanya mengikut zahir. Sambil-sambil solat sangka jahat dengan orang, bawa sekali. Na'udzubillah. Ini yang kita kena kena buat. Sebab benda-benda tu penyakit-penyakit hati yang haram ada dalam hati kita, memkesaduk pada solat kita. Sebab apa? Allah melihat, Allah mengetahui zahir dan batin kita. Kita tak boleh nak tipu Allah dengan wanginya minyak wangi yang kita pakai dalam solat. Tetap busuk dosa hati kita tu diketahui oleh Allah. Mana kita nak sorok? Memanglah pada zahir orang kata bagus dah, bersih dah, wangi dah, tapi Allah tetap mengetahui hati kita tu busuk, hati kita kotor. Kita bawa hati yang kotor menghadap Allah.
Ini yang kita nak kena usahakan diperbaiki ni. Jadi yang mana sebenarnya perbuatan dan akhlak zahir dan batin dalam solat ni, apabila seseorang itu melazimkan diri macam tu tiap kali solat, mudah-mudahan di antara waktu solat tu pun dia berkeadaan bersih begitu juga. Bukan dalam solat je, nanti sampai satu peringkat bukan dalam solat je dia bersih hati, di antara luar solat pun dia di antara zuhur dengan asar pun tak ada hasad dengki, tak ada dendam, tak ada sangka jahat dalam hatinya. Di antara asar hingga maghrib pun begitulah. Nanti lama kelamaan dia tak sedar dirinya dah bersih zahir batin dah. Jadi solat ni nak mendidik kita sebenarnya. Lebih-lebih lagi dalam solat lah, kena pastikan sebab tu diajar sebelum kita menunaikan solat tu bertaubat kepada Allah, supaya kita menghadap Allah dalam keadaan bersih dari sebarang dosa zahir dan batin. Dalam solat, sebelum solat istighfar dulu, minta ampun dengan Allah dulu sungguh-sungguh, jangan ada dengki, jangan ada dendam. Bukan maksud letak tepi lepas solat ambil balik. Nak solat ni, okey, aku maafkan kau, aku maafkan kau sekejap lah. Assalamualaikum. Aku tak jadi maafkan kau. Tak boleh. Tak boleh macam tu. Bukan letak tepi, buang terus. Buang terus. Okey, 2 minit. Dan memelihara akan dia lagi orang yang khusyuk padanya, yakni tetap hatinya dan anggotanya di dalam sembahyang, lagi akan mengekalkan atas sembahyang, yakni tiap-tiap sudah sembahyang mencita ia hendak mengerjakan sembahyang kedua, demikianlah selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menganugerahkan kita menjadi orang yang macam tu. Setiap kali lepas solat nanti lagi nak solat, bukan terperanjat masuk waktu solat. Asal dah cepat ni, bukan tadi dah solat ni. Lepas tu duduk je, maghrib dah terperanjat, masuk sembahyang je terperanjat. Bukan nanti bila nak maghrib dah kita masuk maghrib terperanjat, masuk isyak terperanjat. Makna tak ada lagi benda tu pada diri kita. Tapi tak mustahil, insya-Allah. Jangan putus asa, belajar sungguh-sungguh. Moga-moga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu kita pada tengah hari ini, Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita, anak bini kita, suami dan sebagainya, ibu bapa kita, mudah-mudahan mendapat keberkahannya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana fakir ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli kutri musa wa dzakar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Muhammad Azim bin Zainal, dan terima kasih juga kepada semua hadirin. Alhamdulillah, insya-Allah. Untuk makluman semua, untuk kelas kuliah pengajian kitab Mughniyatul Musalli ini, sebenarnya yang kita sedia maklum di BSM Melaka ni akan diadakan pada minggu yang kedua dan keempat, iaitu pada setiap hari Isnin lah, 12.45 tengah hari, dan akan berakhir pada dalam 1.45 ke 1.50 petang. Dan untuk makluman, saya dapat makluman tadi daripada Ustaz Muhammad Azim, di mana kalau pada bulan tu ada 5 minggu, minggu yang terakhir tu adalah option lah. So kita tunggu jika Ustaz maklumkan dia kosong, dia tak ada mengajar di mana, kita mohonlah Ustaz untuk berada di sinilah pada minggu yang terakhir. Dan untuk makluman semua, saya rasa kitab semua ada kan, yang mana yang kitab hijau ni yang asal lah, yang ada video-video yang infak kan. So yang mana yang tak ada tu kena belilah yang barulah, yang kitab yang warna biru tu. So hari ni Alhamdulillah, terima kasih 15 kehadiran, sangat ramai lah, Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada Cik Romzi kena support untuk kelas ni dan bagi pihak pengurusan di Melaka lah. Dan untuk makluman, sebelum ni sedikit penambahan sebelum ni kita ada kelas untuk mengaji Al-Quran, tajwid. Sebelum ni lah, so kita dah stop sebab ustazah di Akademi Al-Quran Pekatil tu dah sambung belajar. So saya dah usaha untuk dapatkan seorang ustazah, dia hafizah. Saya dah berbincang dengan suaminya, so diizinkan insya-Allah nanti saya akan bincang semua untuk kelas pengajian tajwid Al-Quran untuk muslimah saja bagi tangan BSN pada hari Jumaat, iaitu semasa kakitan lelaki lah mengerjakan solat Jumaat. InsyaAllah 1 jam kita ambil masa. So saya kena tunggu
pemakluman daripada seorang ustaz ni. Jika isterinya okey, kita akan bincang kemudian kita akan maklumkan lah, insyaAllah ta'ala. So terima kasih semua, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih bang, mimpi lagi insyaAllah. Jom. Saya tak tahu jalan. Sini banyak lorong. Jom. Sihat bang Alhamdulillah. Dah makan belum? Dah makan belum? Tadi kat Tanjung Minyak. Pukul 9. Tak. Ni dekat bengkel Hijrah Makmur. Tanjung Minyak Perdana. Oh, di Minyak Perdana. Ada bengkel budak Melayu situ, dia ada buat kelas pagi. Setiap pagi sini dia buat kelas untuk dia dengan staff dia ngaji baduai. Fiqh tauhid semua. Dia mula buka bengkel pukul 10. Dari pagi fardu ain untuk pekerja dia. Oh, alhamdulillah. Tapi kelas tu terbuka lah. Oh, alhamdulillah. Untuk orang awam siapa nak join boleh join. Kalau buatkan pinggir lah. Bengkel baru dah datang. Bengkel dia Bengkel kat Hijrah Makmur. tepi jalan masih Dia tepi jalan, corner lot. Tepi jalan. Mana? Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita solat dulu insya-Allah. Selamat solat semua insya-Allah. Oh,